أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة. والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Maka barang siapa menafikan dia, jadi ia kafir wal'iyadha billahi ta'ala. Dan hanya sesungguhnya tiada wajib diketahuikan atas jalan tafsil jua. Ini muka surat 5 baris yang ke-16 daripada atas. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, maka barang siapa menafikan dia, menafikan sifat maknawiyah, ataupun dipanggil juga ia sebagai sifat ahwal. Jadi barang siapa menafikan dia, jadi ia kafir wal'iyadha billah. Kita minta jauh daripada jadi wal'iyadha billah. Jadi sehubungan dengan isu yang telah kita bicarakan kemarin, ialah tentang berlaku khilaf yang wajib kita ketahui secara tafsili, yang wajib kita i'tiqad ala sabili tafsil. Di atas jalan tafsirnya ialah sebanyak 13 sifat di atas satu qaul, yang mana qaul ini adalah qaul yang rajih, makna kuat dari sudut dalil. Yang kedua mengatakan wajib kita mengetahui secara tafsili ialah 20 sifat. Yang bermakna yang 20 sifat ini dia membilangkan sifat ahwal ataupun sifat maknawiyah. Yang 13 tambah 7 jadi 20. 7 itu adalah sifat ahwal ataupun sifat maknawiyah. Baiklah, jadi yang membilang 13 itulah qaul yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Tidak membilangkan sifat maknawiyah bukan bermakna dia ataupun mereka ini maknanya menafikan sifat maknawiyah. Kerana tidak boleh menafikan sifat maknawiyah, kerana sifat maknawiyah itu setengah daripada sifat kamalat Allah Ta'ala. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, kita tak boleh nak nafikan dia. Habis tu macam mana Imam Abu Hasan Asy'ari mantap takbilan itu kerana pada pandangannya, pada fahamnya, sifat maknawiyah itu sudah pun termasuk di dalam sifat ma'ani dah. Secara tadammun. Ala sabilit tadammuni. Maknanya apabila kita sebut Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, otomatik ada dah di dalam sifat kudrah itu kaunuhu ta'ala qadiran. Jadi
Bukan maknanya sifat maknawiyah itu sama dengan sifat ma'ani, tidak. Hanya sifat maknawiyah itu sudah terkandung dalam kata sifat ma'ani. Jadi tidak perlu diulang bilan. Maknanya tak perlu bilan 2 kali. Begitu. Itu isunya. Nah. Bukan yang bilan 13 itu menafikan sifat maknawiyah, bukan. Nah. Sebab apa? Kerana tidak boleh maknanya barang siapa menafikan dia sifat maknawiyah ini jadi kafir ia. Nah, jadi ia kafir. Wal a'yadzabillah, kita minta jauh. Kerana sifat maknawiyah ni setengah daripada kesempurnaan Allah Taala. Yang bilan 13 bukan kerana mereka menafikan sifat maknawiyah, tapi memadai dengan menyebutkan sifat ma'ani. Maknawiyah itu sudah terkandung dah di dalam sifat ma'ani. Jadi khilafnya apa dia? Khilafnya ialah adakah sifat maknawiyah itu sudah terkandung di dalam ma'ani ataupun mustaqil berasingan daripada sifat ma'ani. Yang bilan 13 menganggap bahawasanya maknawiyah itu sudah terkandung dalam sifat ma'ani. Yang bilan 20 kerana mereka memahami bahawasanya sifat maknawiyah perlu dibilan asin kerana dia adalah mustaqilun berasingan dengan sifat ma'ani. Kerana barang siapa maka tafriqnya maka barang siapa menafikan dia sifat maknawiyah jadi ia kafir wal iyadzabillah. Kita perlu melihat kepada huraian seterusnya angka nombor 2 ta'liq kepada hal ini. Tu cari angka nombor 2. Tu di tengah-tengah bawah sikit, di luar qauluhu jadi ia kafir. Jadi tidak semudah itu. Ini bab kafir-kafir ni kita tak boleh bermudah-mudah. Bukan menafikan sifat maknawiyah sebagaimana zahir ibarat jadi kafir selalu, tidak juga. Betul lah ibarat dia tu, dia kata maka barang siapa yang menafikan sifat maknawiyah tu ia jadi kafir. Zahir ayatnya apakah jadi kafir lalu kalau menafikan sifat maknawiyah? Tidak. Masih ada qaid. Apa qaid dia? Ini jika dinafikan sifat maknawiyah, ini yakni jadi kafir ia ni. Ini jadi kafir ia. Jadi kafir ni jika dinafikan dia sifat ma'nawiyah serta diisbatkan lawannya. Isbatkan menetapkan akan lawannya. Jadi manakala menafikan sifat ma'nawiyah bahawa Allah Taala tidak bersifat dengan sifat ahwal. Sifat awal kaunu ta'ala qadiran, kaunu ta'ala muridan, serta menisbatkan lawannya. Bahasanya keadaan Allah Ta'ala yang lemah, keadaan Allah Ta'ala yang tidak berkehendak, keadaan Allah Ta'ala yang tidak bersifat dengan kalam. Itu begitu. Jadi kalau menafikan sifat maknawiyah saja tidak jadi kafir lagi. Menafikan sifat maknawiyah serta menisbatkan lawannya, barulah jadi kafir. Jadi sebab itulah maknanya hak tadi, kenyataan tadi itu perlu kita baca taklid dia. Seperti contohnya yang jadi kafir ini. Contohnya seperti nafi keadaannya yang Allah Taala yang kuasa. Misal kata seorang itu dia menafikan Allah Taala itu keadaannya ialah yang berkuasa dan diisbatkan keadaannya yang lemah. Dan dia mensabitkan bahasanya Allah Ta'ala keadaan itulah sifatnya. Bukan yang lemah itu sifat. Itu lagi akan datang. Mana keadaan kaunuhu, itulah sifatnya. InsyaAllah dalam sifat maknawiyah lagi akan datang, itu akan diterangkan. Supaya, dan mu'alif kita pun dia buat taklid bahasa supaya orang tidak menyalah anggapkan yang dimaksudkan sifat itu bukan kaunuhu ta'ala qadiran, bukan qadiran, tapi kaunuhu. Kaunuhu itu maknanya sifatnya. Jadi diisbatkan keadaannya lemah, barulah jadi kafir. Adapun nafi akan sabitnya maknawiyah pada kharij. Kharij ini dia sesuatu yang wujud tu ada, wujud tu pada kharij, wujud pada
zihin saja, wujud pada amril waqi'. Pada khariji ini maknanya pada alam yang nyata, realiti, maksudnya di luar daripada zihin. Itu makna kharij. Kharij itu makna al-khariju ani zihni. Ada lafaz al-kharij tu lain pula makna dia al-kharij. Najis yang keluar apa dia panggil kharij. Tu dalam fiqh nah. Sini al-kharij ani zihni. Yang di luar daripada zihin kita, yakni pada alam nyata. Nah. Jadi adapun menafikan akan sabitnya maknawiyah pada khariji dan akan lemahnya atas sifat ma'ani, maka tiada menkufurkan, tidaklah menyebabkan jadi kufur. Bahkan ia yang sebenarnya menyebut akan ia itu oleh Syarqawi itu dan lainnya. Tentang hal tadi bukanlah semata-mata maknanya menafikan maknawiyah tu pakai jadi kafir selalu tu tidak. Hanya menafikan maknawiyah serta menisbatkan lawannya. Begitu. Baiklah, sekarang jelas. Fahamkan betul-betul. Mudah-mudahan kita dapat faham. Jadi titik perkhilafan di antara mana Iman Abu Hasan Asy'ari dan Iman Abu Mansur Maturidi ialah tentang adakah sifat maknawiyah adalah masuk dalam diri sifat ma'ani ataupun adalah lain berasingan istiqlal daripada sifat ma'ani. Maka Abu Hasan Asy'ari kata, ya, mana sifat maknawiyah ni dah masuk dah di dalam sifat ma'ani. Kata Iman Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi dia kata tidak. Dia kata maknawiyah ni ahwal ini ada lain suku sakak daripada ma'ani. Qala muallifur rahimahullah taala, dan hanya sesungguhnya nak jadi kemas, nak jadi kemah lagi. Nak jadi lebih mantap. Nak jadi kemah lagi, nak jadi lebih mantap lagi. Dan hanya sesungguhnya tidak ada wajib diketahuikan dan juga diiktikadkan atas jalan tafsil juga. Hanya hak kaul yang rajih yang membela 13 itu tidak wajib kita tu tahu dan iktikad sifat maknawiyah tu atas jalan tafsil. Wajib mana dia dah masuk dalam wajib tahu secara ijmali. Bukan atas jalan tafsil. Itu saja. Jadi harap-harap mudah-mudahan itu selesai. Mengapa berlaku khilaf di antara yang mengatakan 13 yang wajib kita ketahui secara tafsili dan yang satu lagi ialah 20. Itulah tempat yang berlaku khilafnya. Dia berpunca daripada situ. Kita tahu punca khilafnya itu akan memudahkan kita untuk mengetahui lagi dia rentitan dia daripada satu titik perbezaan itu dia akan wujudlah perbezaan demi perbezaan, susulan rentitan daripada itu dalam memahamikan akan orang panggil masalah-masalah yang timbul daripada akidah itu. Bagi tiap-tiap satu akidah itu maknanya dia ada pula dia punya masail dia ada isu-isu dia pula. Jadi kalau kita tak faham di akidah tu lagi, maka sukar untuk kita memahami dia punya masail dia punya isu-isu ataupun perkara yang berlaku sekitar akidah itu. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu wujud. Maka tafriq ni kesimpulan daripada kenyataan yang dahulu bahawa yang wajib kita mengetahui secara tafsili di atas qaul yang rajih ni ialah 13 sifat. Maka yang pertama daripada 13 sifat itu, yang pertama ni, perkataan yang pertama ini maksudnya al-ula at-tani, itu dipanggil memberi makna tartib. Tu yang pertama. Satu nak royak bilangan suatu benda. 1, 2, 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu menyatakan sesuatu itu dalam bentuk tartib. Tartib itu maknanya kita jadikan sesuatu pada martabat dia. Makna yang pertama, yang kedua, yang kedua selepas yang pertama, yang ketiga itu ialah selepas yang kedua. Maka perkataan yang pertama di sini ialah tartib pada membilangkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna sifat Allah Taala itu ada tartib. Begitu dia ulama dia jaga apa saja perkara-perkara yang memungkinkan faham yang tersasar daripada perkara yang sebenarnya. Sebab ini dalam bab akidah seperti sifat qidam baqa itu dibilang disebutkan, sedangkan di dalam sifat wujud yang kita nak belajar ini sudah ada pun sifat qidam dan sifat baqa. Lalu mereka mengatakan, yakni ulama-ulama tauhid mengatakan anna
khatarun fi lianna khatara fi hadzal ilm fi hadzal fanni itu azim, kerana bahaya di dalam ilmu ini, dalam ilmu akidah tauhid ini sangat besar. Risiko bahaya dia kalau kita tersalah faham dalam akidah tauhid itu, bahayanya sangat besar. Lebih daripada kalau kita tersilap dalam bab syariat. Ya, tersilap dia dalam bab syariat, misalnya dalam bab sembahyang yang menyebabkan tidak sah sembahyang misalnya, ya besar juga. Tetapi kalau tersalah di dalam bab akidah, itu lagi besar dia punya mudaratnya. Dengan sebab itu ulama usulin dia terlalu sangat menjaga daripada wujud andaian-andaian wujudnya pemikiran atau faham yang tidak betul. Maka dengan sebab kerana dalam mempelajari ilmu akidah atau fiqh, setiap perkataan itu mestilah digunakan dengan tepat. Penggunaannya mengikut istilah di dalam suatu bidang ilmu itu. Jadi yang pertama ini bila kita berbicara dalam konteks maknanya ilmiahnya, ilmu Islamnya. Makna setiap perkataan itu dia ada makna yang khusus. Jadi yang pertama pasti dia membawa makna tartib. Ni yang pertama, ni yang kedua. Bukan satu. Kalau satu asa itu bukan makna tartib. Jadi dibimbangi ada orang-orang yang memahami bahasanya sifat-sifat Allah Ta'ala ini ada tartibnya. Lah, makna tidak begitu. Sifat Allah Ta'ala semuanya adalah qadim, sedia kala belaka. Tidak ada permulaan bagi semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu bila yang pertama, yang kedua itu tartib membilan kerana sukar ataupun tidak boleh. Macam mana kita nak bilan, nak sebut serentak amat, tak boleh. Tidak mampu. Kalau niat dengan perbuatan itu bolehlah muqaranah. Allah, dalam masa Allah tu kita niat. Tak apa tu perbuatan hati, ni perbuatan lidah. Jadi benda perbuatan lidah dua perkara yang nak dihantarkan serentak itu tidak boleh. Jadi yang pertama di sini bukan makna tartib amril waqi'-nya tidak, diri pekerjaannya bukan, tetapi tartib pada membilangkan sifat sahaja. Maknanya tartib pada membilangkan sifat. Jadi maka kata muallif kita rahimahullah taala, maka yang pertama daripada 13 sifat itu. Kenapa kata 13 sifat? Ini berlaku di atas qaul yang rajih. Berlaku di atas qaul yang rajih. Itu adalah 13 sifat yang wajib kita ketahui secara tafsiri. Yang pertama ialah wujud, artinya ada. Artinya tu apa dia? Tarjumah bahasa. Tarjumah bahasa. Bukan pengertiannya secara hakiki itu bukan. Itu tarjumah kepada bahasa Melayu. Yang ada dalam bahasa Melayu itu wujud itu ialah artinya ada. Dan dikehendaki, itulah makna dia, makna hakikat. Dikehendaki murad dengan wujud itu, wujud yang zati. Murad wujud itu, yakni wujud sifat Allah Ta'ala ini ialah wujud yang zati, yang dibangsakan kepada zat. Ataupun kalau kita nak sebutkan dengan bahasa kita lagi ialah wujud yang sejati, yang semoti, yang sungguh. Ulama usuluddin meletakkan istilah wujud Allah Ta'ala itu adalah wujud zati untuk membezakan segala kewujudan-kewujudan yang lain daripada wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tidak sama. Wujud Allah Ta'ala dan wujud yang lain daripada Allah Ta'ala tidak sama. Yang lain daripada Allah Ta'ala wujudnya adalah ghairu zatiyin. Maknanya wujud yang tidak zati. Lalu apa makna? Apa murad dengan kata wujud yang zati? Apapun istilah di dalam mana-mana bidang ilmu, tak kiralah bunyi istilah tu pelik, tak kiralah bunyi istilah itu kita tak pernah dengar akan dia, asalkan kita merujuk kepada makna yang telah disepakati oleh ulama-ulama di dalam bidang itu, maka itulah maknanya. Yang pentingnya ialah kita mengetahui makna istilah bagi setiap ilmu itu. Jadi perkataan itu digunakan untuk pelbagai ilmu tapi dengan makna yang berbeza-beza. Jadi wujud Allah Ta'ala itu digelar, dipanggil sebagai wujud yang zati. Diletak nama itu untuk nak membezakan dengan wujud-wujud yang lain. Yang pentingnya memahami wujud Allah Ta'ala itu bagaimana kafiatnya.
Berbezanya macam mana? Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dengan makna, dengan maksud macam mana wujud zati ni? Bahawa ada Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya. Satu. Ada Allah Ta'ala tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya lain daripada Allah Ta'ala. Dan ibarah yang sebelum daripada ini ibarat yang telah dimodernkan sedikit. Ibarat yang sebelum daripada ibarat ini dia ambil daripada ibarat bahasa Arabnya ialah wujuduhu subhanahu wa ta'ala. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yu'allalu bi'illatin, tidak dikerana dengan suatu kerana. Itu yang pertama. Poin yang pertama, wujud zati. Allah Ta'ala ni wujud, mana wujud Allah Ta'ala tu wujud zati, yakni wujudu subhanahu wa ta'ala ialah la yu'allalu bi'illatin, wujud Allah Ta'ala tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Macam mana nak memahami ibarat ini yang tidak dikerana dengan suatu kerana? Kita bandingkan dengan kita makhluk. Ada kita makhluk ni ialah kerana ada suatu kerana. Dikeranakan dengan suatu kerana. Kerana apa kita ada? Kerana ada yang mengadakan kita. Seandainya tidak ada yang mengadakan kita, maka kita tidak ada. Ada Allah Ta'ala tidak dikerana dengan suatu kerana. Jadi ada Allah Ta'ala tidaklah kerana apa-apa. Kerana ada yang mengadakan dia ke tidak. Itu maknanya ada Allah Ta'ala tidak dikerana dengan suatu kerana. Maka ibarat yang lebih agak dekat kepada kita, ibarat tadi. Yakni ada Allah Ta'ala itu tiada dengan memberi bekas oleh yang lainnya. Cakapan macam ni pun juga tidak digunakan secara, kita tidak istikmal dia. Kita tidak pakai dia dalam percakapan harian kita. Memberi bekas. Diterjemah daripada perkataan ta'thir. Daripada tiada kepada jadi ada. Macam kita makhluk alam hadis ini. Dulu tidak ada. Kemudian daripada tiada tu kepada jadi ada. Itu dia panggil bekas. Berbekas. Memberi bekas. Oleh yang memberi bekas al-mu'athir, yang memberi bekas itu dia panggil al-mu'athiru. Wallah Subhanahu wa ta'ala, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan daripada memberi bekas daripada tak ada kepada jadi ada kita makhluk ni. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala tidak dengan memberi bekas oleh yang lainnya Allah Ta'ala. Maknanya dengan bahasa yang paling mudah sekali untuk kita fahami. Ini bahasa yang paling mudah. Bahasa yang paling mudah dan bahasa yang paling dekat kepada kita ialah ada Allah Ta'ala, tidak ada siapa-siapa yang menjadikannya, tidak ada apa-apa yang menjadikannya. Bukan ada Allah Ta'ala itu ialah qadim, sedia kala, tidak ada permulaan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang pertama, wujud zati. Itu maksudnya ialah ada Allah Ta'ala tidak dengan memberi bekas oleh yang lainnya Allah. Tapi kalau kita nak ambil ibarat yang asal supaya tadilah wujuduhu subhanahu wa ta'ala la yu'allalu bi'illatin. Tidak diillahkan dengan suatu illah, tidak dikerana dengan suatu kerana. Satu, ini ciri yang membezakan wujud zati dengan wujud ghairu zati. Jadi kalau wujud yang ghair zati dia tidak ada ciri ini. Jadi ciri ini maksudnya ada Allah Ta'ala tu bukan dengan memberi bekas oleh yang lainnya. Yang kedua, ciri wujud zati ialah ini ada Allah Ta'ala tu tiada dengan memberi bekas oleh yang lain itu. Itulah juga makna sifat qiyamuhu binafsih. Jadi sekarang sebagaimana yang saya katakan tadi, sebenarnya dia ada 3 sifat dah, sifat yang lain yang kita bilang secara berasingan di dalam sifat wujud Allah Subhanahu wa taala ini. Yakni ada Allah Taala tidak dengan memberi bekas orang yang lain itu ialah makna kepada sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Kerana qiyamuhu ta'ala bi nafsih itu dia ada 2 perkara. La yahtaju ila mukhassisin wala mahallin. Tak berhajat kepada mukhassis, yakni fa'il, tukang yang mengadakan itu. Ibarat kitab Ummul Barahin, itu asas kitab paling basic, asas
pada pengajian ilmu akidah tauhid. Jadi ini sudah menuraikan makna qiyamu ta'ala bi nafsih. Allah Ta'ala itu Al-Qayyum. Maknanya Al-Qayyum yang sangat, mana Qayyum qiyamu ta'ala bi nafsih, mana ada dia tidak dengan memberikan oleh yang lainnya. Lagi pula yang tiada menerima adam. Yang tidak menerima adam. Apa dia adam? Adam tu maknanya tak ada. Tak terima tak ada. Ada Allah Ta'ala, tiada menerima. Tidak menerima tak ada. Bukan tiada, makna tidak. Tidak menerima tiada. Adam maksudnya tiada. Ada Allah Ta'ala ni tidak menerima tak ada. Tiada menerima tak ada tu tiada pada sedia kala. Tak terima tak ada pada masa lampau. Itu adalah makna sifat kidam. Tu makna sifat kidam. Jadi kalau kita kira tak payahlah kita bilang maknanya kidam, mana baqa, qiyamu ta'ala bi nafsih. Kerana ketiga-tiga sifat itu sudah pun terkandung di dalam makna wujud zati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ulama-ulama ilmu usuluddin ini mengatakan li'anna khatara fi hadzal fanni 'azimun. Kerana bahawasanya bahaya di dalam ilmu ini kalau tergelincir, kalau tersilap, kalau tersalah, azimun sangat besar. Tidak sah akidah, tidak sah i'tiqad, itu besar. Lebih besar daripada tidak sah sembahyang, tidak sah puasa. Maka dengan sebab itu ulama-ulama usuluddin tidak memadakan dengan lazim malzum. Lazim daripada wujud, sifat wujud itu ialah sifat kidam, baqa dan mukhalafatul ta'awun. Tidak boleh. Sebab tidak semua manusia mampu memahami secara lazim malzum. Maka meraihkan semua manusia supaya tidak berlaku silap, salah, maka perlu ditafsilkan kidam, baqa dan juga mukhalafatuhu secara berasingan daripada sifat wujud. Jadi tiada menerima adam, tidak menerima adam. Tidak menerima adam tu pada sedia kala, yakni pada masa lampau, itu makna sifat kidam. Dan tiada pada sentiasa, tidak terima tak ada itu pada sentiasa, mana pada masa akan. Itu adalah sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam makna wujud zat ini dia ada 3 makna. Yang pertama ada dengan tidak dikeranakan dengan suatu kerana, ataupun dengan tiada memberi bekas oleh yang lainnya. Lain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kena jadi. Makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun daripada makhluk Allah Taala, mana yang alam ini, mana selain daripada Allah Taala yang wujud ianya begitu. Maksudnya tidak dikerana dengan suatu kerana. Semua yang lain daripada Allah Ta'ala adanya kerana dikeranakan dengan suatu kerana. Apa dia suatu kerana itu? Kerana ada yang mengadakan ataupun yang menjadikannya. Sebab itulah dia ada. Yang kedua, makna yang ada di dalam wujud zat ini ialah ada Allah Ta'ala, tidak terima tak ada pada masa dahulu. Tu. Tidak ada permulaan bagi ada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, makna yang ketiga yang melengkapkan makna wujud zati itu ialah ada Allah Ta'ala itu tidak terima tak ada pada sentiasa, makna selama-lamanya. Bermakna Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Jadi qiyamu ta'ala binafsih, jadi tidak dikeranakan dengan suatu kerana itu ialah qiyamu ta'ala binafsih. Jadi makna sifat wujud itu sudah istimal, melengkapi makna qiyamu ta'ala binafsih, qidam dan juga baqa. Tapi ulama tidak memadakan, menyebutkan wujud dengan orang panggil terkandung dah 3 makna saat ini, tidak. Kerana bahaya tersalah di dalam ilmu ini terlalu besar. Dan wujud itu, itu 3 makna. Itu yang membezakan wujud zati dengan ghair zati. Dan wujud itu ialah sifat subutiyah.
Wujud itu ialah sifat subutiyah, hok passion sungguh. Subut maknanya sabit, tetap. Ya, sebelum daripada ni, pada menerangkan hukum akal, kita telah huraikan tentang beberapa keadaan makna yang termasuk dalam hukum akal itu, kerana merujuk kepada perkara-perkara mahkumun alaih, benda yang nak dihukumkan di atas itu, dia ada 4 kategori. Al-mahkumu alaih, yang nak dihukumkan di atasnya oleh akal itu. Jadi salah satu daripadanya dia panggil amrun iktibari, itu makna subutiyah. Wujud ini bukan sifat wujudiyah. Bukan sifat wujudiyah. Sifat yang passion ada ataupun maujud, itu dia ada betul-betul. Sebagaimana sifat ma'ani, yang ulama usuluddin membuat ibarat lawin kasyafal hijabu la ra'ainah. Seandainya terbuka hijab antara kita dengan Allah Ta'ala, maka kita boleh melihat sifat-sifat ma'ani. Tapi sekarang Allah Ta'ala tak buka hijab. Yang kita boleh lihat sekarang adalah atharus sifat. Atharus sifat mana kesan kepada sifat itu. Kesan ataupun samarah, buah daripada sifat kudrat, kejadian alam. Hasil daripada adanya sifat-sifat ini, sifat-sifat kamalan ini, maka kita dapat melihat kejadian alam. Maka dengan sebab itulah salah satu daripada kaedah di dalam aqaidil iman kita ini berbunyi at-tafakkuru fi ba'dil masani yadullu ala ba'di sifati sani. Kita berfikir kepada sebahagian daripada masani. Masani ni produk-produk karya-karya membawa kepada kita faham kepada sebahagian sifat sani. Sani ni tukan yang menjadikan produk. Tu produk tu. Maka kejadian alam ini seluruhnya adalah produk-produk Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna dia adalah asar kesan, dia adalah samarah buah daripada sifat wujudnya Allah, sifat kidam Allah Taala, semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekalian alam ini menjadi dalil yang menunjuk kepada sifat-sifat Allah Taala tadi. Jadi wujud ini dia panggil sifat yang subutiyah, yang passion sungguh. Itu istilahnya, makna sifat yang passion sungguh, bukan sifat yang passion ada. Ketika kita menisbatkan sifat wujud ini, kita katakan ada Allah Ta'ala itu adalah sungguh. Kita tidak mengatakan ada Allah Ta'ala itu ada. Ada Allah Ta'ala itu tak boleh dikatakan ada. Karena sifat ada wujud itu adalah subutiyah saja. Perkara yang sabit saja. Hak passion sungguh saja. Dia bukan seperti sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat yang wujudiyah. Itu kita buat perbandingan selalu. Dan bila kita duk sebut-sebut sebelum daripada kita sampai kepada tempat dia, itu kita dah nampak gambaran awalnya. Jadi sifat ma'ani seumpama kudrat. Kudrat ni ada wujud sifat kudrat ini. Jadi Allah Ta'ala ada kudrat, Allah Ta'ala ada irada, Allah Ta'ala ada kalam, ada hayat. Adapun ada Allah Ta'ala tak boleh kita kata Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala tu ada wujud. Wujud bukan perkara yang ada. Dia perkara yang subutiyah sahaja. Itu menerangkan makna subutiyah. Suatu yang tetap mana yang sabit sahaja. Jadi itulah kata ma'alif kita rahimahullah ta'ala. Wujud dan wujud itu, yakni wujud Allah Ta'ala lah. Itu ialah sifat yang subutiyah, yang bahasa sungguh, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia dengan wujud tu atas diri zat. Menunjukkan bersifat Allah Ta'ala tu dengan wujud tu, dia menunjuk kepada apa dia? Menunjuk di atas diri zat Allah Ta'ala sendiri dah. Tu. Bukannya kepada suatu yang lain daripada zat Allah Ta'ala. Sebagai perbandingannya supaya kita nampak, kalau kita kata sifat kudrat Allah Ta'ala lain daripada zat Allah Ta'ala, dia adalah sifat.
Tidak sifat wujud. Wujud ni bukan lain daripada zat Allah Ta'ala. Wujud itu menunjuk kepada makna diri zat Allah Ta'ala. Nah, tiada ia makna yang lebih atas zat. Bukan. Bukan dia tu adalah suatu makna yang lebih di atas zat. Seperti sifat-sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani itu ialah makna yang lebih di atas zat. Wujud itu dia tidak lebih di atas diri zat. Maka bila kita sebut wujud, Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, maka dilalahnya, menunjuknya itu kena kepada diri zat betul-betul dah. Bukannya hak lain daripada diri zat. Ataupun yang lebih di atas diri zat. Tidak. Tu. Jadi atas diri zat, tiada ia wujud itu. Tiada ia wujud makna yang lebih atas zat. Jadi kalau kita nak sebut maknanya kalau ibarat mereka ini mengatakan mana hiya huwa. Hiya tu kembali kepada huwa hiya. Huwa tu kembali kepada wujud. Wujud itu ialah hiya. Hiya itu makna zat. Huwa hiya, hiya huwa, huwa hiya. Dia tu ialah dia. Dia tu ialah dia. Dia yang pertama huwa itu muzakkar, wujud. Wujud tu ialah zat. Zat tu ialah wujud. Begitu. Jadi sebab itulah ulama-ulama mengatakan bahawasanya sebenarnya bagi Imam Abu Hasan Asy'ari wujud itu bukan sifat. Kerana kalau itulah maknanya wujud itu, yang dia tu adalah diri zat, maka dia bukan sifat. Maka sebenarnya bukan 13 di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, 12 dah. Namun dibilangkan sifat wujud itu di atas qaul Imam Abu Hasan Asy'ari ini sebagai sifat, ini adalah ala sabili tawassu'i, di atas jalan berluas-luas, bercakap mudah-mudah. Maka dibilangkan sifat. Walau macam mana pun, dan memadalah akan mukallaf. Adakah kita mukallaf ni kena tahu Maksudnya kita kena tahu secara tafsiri bahasanya wujud itu adalah ain, mana diri zat, ataupun wujud itu ialah lain daripada diri zat. Itu tak wajib kita tahu sampai kepada tahap itu. Dan memadalah akan mukallaf. Mukallaf akil balik bahawa mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu maujud sebagai wujud yang tiada tasawur, yang tak terima pada akal kita, ternafinya, bukan tiadanya, ternafinya. Itu saja, cukup memadai je dah setakat tu. Jadi kita tidak ditaklifkan lebih daripada qadar itu untuk kita memahamikan sifat wujud Allah Subhanahu wa taala ini. Adakah wujud itu ainuz zat ataupun bukan ain zat? Itu perbahasan yang di luar daripada tuntutan fardu ain di atas tiap-tiap orang Islam. Jadi memadalah akan mukallaf yang mengetahui bahasanya Allah Taala itu maujud. Setara mana orang panggil yang kita orang awam ini wajib mengetahui akan sifat wujud Allah Ta'ala, yakni sekadar kita kata Allah Ta'ala itu maujud akan sebagai wujud yang tiada tasawur pada akal, yang tak terima pada akal, ternafinya, makna tidaknya. Akal kita tak boleh nak tasawur kata tidaknya. Maknanya akal kita kata tentu sungguh ada Allah Ta'ala tu, tentu sungguh ada Allah Ta'ala. Kalau kembalikan pada makna tadi, bukannya ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tidak ada. Hanya sungguh sahaja. Ada Allah Ta'ala tu sungguh. Yakni Allah Ta'ala tu al-haqq. Tu begitu. Allah Ta'ala juga menggelarkan diri dia sebagai al-haqq. Al-haqq itu ialah al-mutahaqqiqu wujuduh. Yang mutahaqqiq, yang tahakkuk adanya, yang semoti sungguh adanya. Apa makna sungguh ada? Tak terima ternafinya, tak terima tidak pada akal.
Akal kita tak boleh terima kata tidak ada Allah Ta'ala. Ternafinya ada Allah Ta'ala. Itu sekadar itu sahaja. Memadai dah pada iktikad orang awam. Tidak dipaksa, ditekan dan ditaklifkan mereka itu untuk mengetahui lebih daripada kadar itu. Kerana itu termasuk dalam orang panggil hukum yang bukannya fardu ain tetapi fardu kifayah. Itu dia kena ada lah. Maknanya orang Islam kita yang boleh menuraikan dengan detail dalam ilmu akidah tauhid kerana nak menjaga kemurnian akidah tauhid ini. Kerana mana dalam kehidupan zaman kita sekarang lebih-lebih lagi begitu macam-macam. Zaman sekarang ini dia panggil zaman orang memamerkan diri. Zaman orang menonjol-nonjolkan diri. Maknanya semua orang bercakap. Bila semua orang bercakap, macam-macam mereka cakapkan. Mereka berani bercakap tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Yang menyalahi. Ma yukhaliful haqq. Perkara yang menyalahi perkara yang sebenar. Dengan sebab itulah kita tu jangan kita ikut trend, ikut ramai-ramai manusia. Hanya dengar jauh-jauh tentang istilah-istilah agama ni. Jangan kita dengar jauh-jauh. Tawakal tu apa dia? Kita biasa dengar orang guna perkataan takwa di dalam suatu pembinaan ayat begitu. Maka kita buat kesimpulan sendiri makna takwa sekian. Kita biasa dengar orang mengatakan bahasanya tawakal juga. Tapi kita kena usahakan. Kita pun terikut kata lagu tu juga. Sedangkan mengapa kita bercakap begitu? Kita tidak faham tawakal. Kita tidak faham apa makna ikhlas. Kita tidak faham apa makna orang panggil tauhid. Kita tidak faham apa makna orang panggil makna sabar, ikhlas, mana syukur. Kalau kita tidak belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan faham dengan sebaiknya. Yang sebab itu kita kena belajar. Jangan hanya dengan kabar jauh-jauh daripada percakapan orang. Nanti kita akan terjebak dengan kesalahan-kesalahan dan kesilapan di dalam memahami. Ni dalam ilmu akidah tauhid, lebih-lebih lagi kita kena jaga sangat-sangat maknanya. Cuma wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawa dan wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawasanya wujudnya itu ain zat atau lain. Di sini ada jatuh kerana ini sangat bercanggahlah dengan kenyataan tadi. Dan wajib bukan wajib dan tidak wajib. Jaga. Sini ada jatuh. Jatuh tu istilah kita mengaji di pondok. Jatuh tu ada perkataan yang gugur pada matbaah, pada percetakan. Dan wajib bukan wajib. Kalau kita kata wajib, bercanggahlah dengan kenyataan sebelum ni. Hak saat ni. Dan tidak wajib. Tu bahaya. Jatuh perkataan tidak tu bahayalah sebab dia akan jadi terbalik maknanya. Saya sudah makan. Jadi sudah makan. Yang kawan tu dengar saya tidak makan lagi. Tidak makan. Jatuh perkataan makan. Makna tidak. Jadi dia pun buat keluarlah makan yang banyak sedekah dia tu dah kenyang dah. Misalnya. Jadi maksudnya ialah ini dan tidak wajib, bukan wajib dah. Dan tidak wajib. Dan tidak wajib barulah munasabah dengan kenyataan yang sebelum. Dan tidak wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawa sewujudnya Allah Ta'ala itu ain zatnya Allah Ta'ala atau lain daripadanya ain zat. Tak wajib sampai begitu. Tadi dia kata memadalah. Pas ini wajib pula. Tak kena. Tadi dia kata memada mengetahui bahasanya Allah Subhanahu mawjud sebagai wujud yang tiada tasawuf pada akal ternafinya. Setakat tu pun tak apa dah. Lepas tu sini dia kata wajib pula kena tahu. Wujud Allah Ta'ala tu ain zat ke ataupun bukan ain zat. Itu dah perkara yang sudah agak orang panggil ke dalam sedikit. Halus sikit. Jadi tidak wajib. Bukan wajib dah. Tidak wajib. Dan tidak wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawa wujudnya Allah Ta'ala itu ain zatnya Allah atau lain daripada zatnya Allah Ta'ala. Tidak wajib kena tahu lagu. Jadi berlaku perbahasan di kalangan ulama tentang sifat wujud Allah Ta'ala ini, adakah dia ain zat, diri zat ataupun lain daripada diri zat. Kerana demikian itu setengah daripada ghawamidi ilmil kalam. Kerana hal yang tersebut
Kalau kita fahamkan daripada illah ini, kerana itu dipanggil illah, alasan. Kalau kita ambil faham daripada kenyataan illah ini, ta'lil ini, alasan ini, memang tidak munasabah lah dengan kata dan wajib. Kerana demikian itu mengetahuikan bahawa wujud Allah Ta'ala itu ain zatnya atau lain daripada zatnya Allah, setengah daripada ghawamid ilmil kalam, ghamid daripada ilmu kalam. Ghawamid itu kata jamuk daripada ghamidun. Ghamidun maknanya sukar, sulit, payah. Itu makna ghamid. Orang Kelantan juga ada guna perkataan ghamid. Ghamid bahasa standard bahasa Malaysia kita rumit. Rumit. Boleh jadi ambil daripada ghamid ataupun wallahu a'lam. Tapi kalau sebutan orang Kelantan, dia sebut ghamid. Kalau sebelah Fatani itu dia sebut gemik. Dia panggil gemik. Gemik ni makna susah lah. Dia tak sama. Dia kita Kelantan ini kalau bahasa standard sebentar. Kelantan semetar. Tapi kalau balik sana star. Star tu makna sebentar. Star. Nak gede nu star. Jadi star. Bukan bintang tak. Star. Jadi kalau bahasa Kelantan dia panggil ghamid, ghamid Allah, ghamid awak ni payuh awak. Tapi kalau di sebelah tu dipanggil gemik. Itu ambil daripada bahasa Arab mana ghamid. Ghamidun dengan dha, ghamid, ghamidun. Tapi bahasa Melayu tu boleh jadi berkebetulan. Rumit, makna dia samalah. Makna ghamid tu makna rumit lah. Tapi dengan sebutan huruf ra. Jadi kalau makna gha, ghin, ghamid. Kerana mengetahuikan wujud Allah Ta'ala itu ain zatnya ke ataupun bukan ain zatnya, itu daripada yang ghawamidi ilmil kalam. Hok ghamid, hok susah-susah daripada ilmul kalam. Angka nombor 3 di luar sana gapo dia kata, kita tengok qauluhu daripada ghawamid ilmil kalam, artinya daripada beberapa masalah yang dalam. Masalah yang dalam, ghamid makna susah lah. Bila dalam agak susah. Yang tersembunyi. Mana pada ilmu usuluddin. Mana benda-benda yang dalam. Yang agak tersembunyi. Jadi dengan sebab itu tidaklah wajib kita tu kena tahu Allah Ta'ala tu, wujud Allah Ta'ala tu ain zat ke atau bukan ain zat. Kerananya benda ini termasuk dalam perbincangan-perbincangan yang sulit. Dan dia tidak menjadi fardu ain. Untuk fardu ain. Hanya fardu kifayah sahaja. Yang tidak fardu ain ini ialah hukum dia fardu kifayah, supaya ada dalam satu jarak mana tertentu itu, makna masafatul qasri, jamak qasar itu sekurang-kurang kena ada orang yang tahu dalil tafsili dan mengetahuikan benda-benda yang tafsili sebegini. Kerana nak jaga memahami seluk-beluk, pernyataan-pernyataan dalam ilmu akidah tauhid ini, ialah kena ada orang yang tahu begitu supaya dapat menjaga akidah umat Islam. Karena zaman sekarang sebagaimana telah saya nyatakan tadi, zaman orang semua bercakap dan cakapan mereka itu banyak yang bercanggah dan menyalahi dengan aqaidil iman. Bunyinya indah, berfalsafah umpamanya, tetapi itu bercanggah. Sebab itulah ulama-ulama kita dia nak jaga. Sebab itu dia buat kitab, dia buat kaedah. Jadi kerana demikian itu, apa dia demikian itu? Mengetahuikan bahawa sewujudnya Allah itu ainu zatnya Allah Ta'ala ke ataupun lain daripada zatnya Allah. Kerana itu ialah daripada ghawamid ilmil kalam. Dan mustahil lawannya adam, artinya tiada ada, sebenarnya tidak ada. Ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Dan mustahil. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin
inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.